Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Abel. Mungkin Abel boleh, sebelum kita memulakanlah sesi temu bual kita, mungkin Abel boleh memperkenalkan terlebih dahulu mengenai salah silah di Tuan Abel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pada adik Mustaqim. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Azrul Syafiq Asri. Saya sebagai pembuat muzium di Istana Jahar. Okey, untuk soalan pertama lah yang akan saya ketengahkan. Yang pertama, mungkin boleh Abel terangkan sedikit sebanyak mengenai sejarah dan latar belakang mengenai bangunan Istana Jahar ini. Okey, untuk sejarah Istana Jahar pada asalnya bangunan ini merupakan bangunan satu tingkat dan pada masa itu dikenali dengan nama Istana Raja Bendahara. Okey, Istana Jahar ni mula dibina pada zaman akhir pemerintahan Sultan Mahmud II, iaitu pada tahun 1837 sehingga 1886. Dan pembinaan Istana Jahar ni dia siap sepenuhnya setahun selepas keangkatan Sultan Mahmud II, iaitu pada tahun 1887. So maknanya kat situ pada tahun 1887 tu Istana Jahar ni siap sepenuhnya dah lah. Okey, istana ini dibina bertujuan sebagai hadiah perkahwinan kepada cucunda baginda, iaitu cucunda baginda tu Long Kondo dengan Tengku Embong, iaitu puteri kepada Tengku Putih, Raja Patani III. Okey, itu adalah sejarah ringkas berkenaan Istana Jahar. Okey, kalau nak ikutkan sejarah panjang dia, dia selepas Sultan ni dia mangkat, okey, selepas Sultan ni pula yang ganti, selepas Sultan ni mangkat, Sultan ni pula yang ganti. So maknanya panjang kat situ. Nanti yang tu adik boleh refer dekat kita ada punya buku muzium-muzium di Kelantan. Okey, berkenaan dengan latar belakang Istana Jahar pula, ianya dibina oleh tukang-tukang kayu yang mahir dari seluruh negeri Kelantan, yang diketuai oleh Encik Sulaiman yang berasal dari kampung Sirih dan dibantu oleh beberapa rakan-rakan dia lah. Antaranya ialah Nik Saleh yang berasal dari kampung Atas Banggul, serta Haji Muhammad Saleh yang pada masa tu dikenali sebagai Datuk Kaya Bakti. So maknanya kita boleh cakap kat sini latar belakang Istana Jahar ni boleh katakan dalam 90% ke atas lah dia berasaskan kepada seni bina masyarakat Melayu Kelantan. Melalui hasil kepakaran, melalui hasil dan kepakaran tukang-tukang kayu yang menghasilkan seni halus lah berasal daripada Kelantan tadi ya. Adakah tokoh-tokoh ataupun tukang-tukang mahir ini masih lagi ada lagi di Kelantan ataupun sudah tiada? Kalau nak ikutkan tukang-tukang kayu yang mahir, boleh katakan masih ada di Kelantan. So nak kena satu, kita nak kena, contohnya saya bagi contoh, satu tukang ni dia berasal daripada kampung, salah satu kampung di daerah Pasir Pekan, sebelah Tumpat kan. So kita nak kena cari kat mana rumah dia, nak kena tanya, nak kena masuk ke dalam masyarakat setempat dia. Andai kata dia masih hidup, tu syukur Alhamdulillah lah. Kita boleh dapatkan maklumat segala apa benda maklumat yang kita nak kan. Seandainya dia dah meninggal, so dia dah meninggal, satu hal dia tak ada pula yang generasi yang mewarisi bakat daripada tukang tersebut. So itu memerlukan satu kajian lain. Kita nak kena cari kajian dari banyak lapisan. Lapisan contohnya lapisan anak-anak dia, lapisan kalau tak ada yang dari anak dia, dari cucu-cucu dia. So mungkin makan masa, tempoh masanya panjang di situ untuk dapatkan maklumat yang perinci kan. Dapatkan maklumat yang betul-betul, cakap betul-betul spesifik, betul-betul yang tepat. Nak kata tukang kayu yang mahir kat Kelantan ni tak ada, saya rasa mustahil. Sebab masih lagi ada tukang-tukang kayu kat Kelantan ni. Cuma keberadaan mereka tu kita tak tahu. Ya, betul. Sama ada diorang
sehat atau tidak sehat, itu menjadi satu persoalan yang buat persoalan permasalahan juga untuk kita mencari persoalan dan satu permasalahan yang betul. kita perlu hadapilah kalau kita nak betul-betul nak dapatkan. Saya rasa insya-Allah kalau betul-betul kita nak dapatkan tukar-tukar kayu tadi, mungkin insya-Allah boleh. Sebab masih lagi terdapat tukar-tukar kayu yang mahir di Kelantan. InsyaAllah. Okey, satu lagi ada. Saya nak tanya tentang soalan yang kedua ni, sebab masih ragu-ragu lagi dengan bahan utama yang diperlukan untuk membangunkan Istana Jahar ni. Okey. Sebab so far saya tengok ada yang menggunakan simen, batu bata dan sebagainya, dan ada saya melihat peratusan pembinaan bangunan ni menggunakan kayu. Mungkin Abang boleh terangkan sikit sebanyak. Ya, dari segi untuk jawapan nombor 2 ni saya jawab daripada apa yang saya nampak sepanjang saya bertugas kat sini lah. Saya pun baru lagi. Apa yang saya nampak kat sini, saya boleh simpulkan, saya boleh katakan kebanyakan apa cakap bahan ataupun struktur bahan bahan yang digunakan untuk membangunkan, untuk bina Istana Jahar ni. So salah satu yang terpenting sekali kita tengok kayu. Yang kedua, macam contoh kita tengok tiang-tiang di sebelah dalam ni dia menggunakan simen. Betul. Okey, yang ketiga, lantai dia menggunakan satu jenis apa cakap macam marble lebih kurang macam tu. Okay, yang lain saya tengok okey, yang tu kita tengok dari segi ruang atas tu dekat Anjung tu, mungkinlah dia menggunakan besi ataupun logam, dan ada setengah ruang yang menggunakan tembaga. So maknanya banyak method, banyak jenis bahan yang digunakan untuk membangunkan Istana Jahar. Tapi kita boleh simpulkan kat sini 90% kebanyakannya kayu lah. Macam adik Mustaqim pun dah tengok sendiri kan, dari segi dinding, belah-belah atas. Lagi satu, dia masih lagi mengekalkan atap senggora. Atap senggora. Atap senggora. Atap senggora. Yang menggunakan tanah liat yang dibuat daripada tanah liat. Dibakar sebagainya. Mungkin Abel boleh terangkan. Saya tengok kan dekat sini tak banyak pun menggunakan teknologi paku-paku. Kebanyakan banyak menggunakan, adalah setengah struktur binaan pada bahagian dinding lah terutamanya. Tak nampak pun paku-paku tu, hanya menggunakan sistem tasak atau tanggam. Mungkin Abel boleh terangkan sikit. Saya nak terangkan detailnya secara detail berkenaan dengan tanggam dan pasak ni. Apa yang saya tahu, tanggam dengan pasak ni dia hanya slot je lah. Dia hanya slot. Dia buat pasak. Kalau salah nanti tolong betulkan lah. Okay. Saya pun tak biasa sangat dengan seni kayu ni. Yang saya tahu tanggam ni dia hanya slot je kan. Slot dia tak menggunakan paku, dan dia slot tu mungkin kepakaran dari masa tu, kepakaran tukang masa tu dia hanya slot. Tapi nak cakap masa tu tak ada paku, kenapa dinding-dinding lain boleh guna paku pula kan? So mungkinlah ada cakap apa? Ada kelebihan dia, ada kekurangan dia dari segi tempat-tempat ataupun bahagian-bahagian yang tukang-tukang tersebut tadi buat teknik ataupun cara menggunakan tanggam ataupun pasak. Saya rasa lebih kurang macam tu lah. Sebab melalui apa yang saya nampak lah, pemerhatian saya, betul juga apa yang Abel katakan tadi. Tak banyak, sebab tu kita beritahu tadi, hanya terdapat sesetengah struktur binaan di Istana Jahar menggunakan sistem tanggam, dan tak semua pun menggunakan sistem tanggam dan pasak. Kalau kita tengok bahagian dinding pun dia tak menggunakan paku, macam Abel cakap tadi, menggunakan slot tadi. Benda tu menampakkan lagi lah macam mana kreatifnya masyarakat dahulu, tukang seni halus pada zaman dahulu, tukang kayu dahulu. Okey, kita pergi pula pada soalan yang keempat ada. Itu mungkin Abel boleh terangkan motif yang terdapat pada dinding bangunan Istana Jahar. Saya lihat motifnya ada
saya lihat motif-motifnya ada dekat sini, mungkin kita so far tahulah mesti ada flora dan fauna kan. Mungkin dekat situ adalah mesejnya, mungkin kita tak tahu, yang mungkin kita semua pun tak tahu. Mungkin ada tujuan tertentu kenapa dia buat begitu. Mungkin Abel berterangkan. Okey, insya-Allah untuk jawapan nombor 4 ni, motif yang terdapat di Istana Jaha dia adalah merupakan satu ilham daripada alam semula, jadi flora dan fauna. Betul. Okey. Dan daripada ilham tadi, daripada flora dan fauna tadi, ianya disusun dan dibentuk bagi menampakkan keserasian dan keharmonian antara satu sama lain. Okey, selain daripada itu, ianya juga digabungkan untuk menampakkan lagi keunikan dan keindahan seni bina dan bangunan itu sendiri. Contohnya macam adik Mustaqim cakap tadi, okey, saya bagi contoh awan larat. Awan larat yang terdapat di Istana Jaha. Sirip naga, ekor itik, lepas tu andang-andang dengan jejala. Okey, benda-benda yang saya sebutkan tadi, salah satunya, dia menggambarkan impression tukang ukir itu sendiri. Dia menggambarkan impression dia dalam bentuk seni ukiran kayu. Okey, satu. Yang kedua, dia boleh pattern lah. Dia macam pattern lah. Yang kedua, dia boleh memberikan salah satu mood ataupun keselesaan kepada raja lah yang duduk di Istana Jaha dulu sebelum dijadikan sebagai museum. Raja lah yang duduk kat sini kan. Mungkin dia boleh bagi mood keselesaan, mood mood keselesaan dengan mood ketenangan buat dia ketenangan untuk apabila dia tengok seni ukiran tu, dia boleh mendatangkan satu ketenangan kepada dalam diri dia sendiri. Saya pun lihat juga, sebab bukan apa kita panggil tu, bukan saja-sajalah kan dia buat seni tu. Sebab kita lihat zaman dahulu, kalau anak-anak raja, sultan itu sendiri pun banyak duduk dalam istana. So tak banyak keluar pun banyak di pekarangan saja. Mungkin dengan idea-idea yang diketengahkan oleh tukang-tukang yang mahir dalam seni halus ini, dengan hasil daripada motifkan flora dan fauna ni, membolehkan menarik perhatian raja atau sultan atau anak-anak raja itu sendiri tertarik dengan seni tersebut. Sebabnya macam kalau adik Mustaqim tengok pameran yang kita pamer di Istana Jaha ni, kita pamer adat-adat kan. Contohnya adat melenggang perut, adat pijat tanah tu sendiri. So macam adik Mustaqim cakap tadi, kebanyakannya anak-anak raja diorang jarang keluar untuk cakap macam kita orang kampung biasa ni, keluar rumah nak pergi bermain semua. Diorang tak ada diorang mungkin keluar, mungkin ada untuk tujuan-tujuan tertentu je. Sebab tu kita buat satu, kita nak tonjolkan pada masyarakat umum bahawasanya kita raja-raja dulu, diorang sebelum apabila dah sampai satu tahap umur, diorang perlu melalui satu proses adat pijat tanah. Okey, selepas daripada proses adat pijat tanah tu, barulah kita boleh cakap secara rasminya diorang boleh pijak tanah nak berjalan ke mana-mana. Macam tu. Macam kat ruang atas tu adik Mustaqim boleh tengok peralatan dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan ritual macam ritual adat untuk pijat tanah. Dan tak silap saya, anak raja tu bila dah lepas bersunat ke, diorang dah sampai umur 3 tahun ke 5 tahun, so diorang akan melalui satu proses adat pijat tanah lah. Selepas daripada situ lah baru diorang lebih kurang macam secara rasmi je lah. Secara rasmi boleh lah nak pijat tanah, nak pergi kan, nak keluar semua kan. Betul. So mungkin di situ mungkin ada sedikit pantang-larang dia kot. Betul, bukanlah saja-saja kan kita cakap kenapa ukiran flora fauna tu dikatakan. Mungkin itu adalah salah satu idea lah kenapa benda tu dihasilkan. Mungkin idea tukang-tukang kayu masa tu diorang nak mengekalkan mengekalkan teknik dan ukiran kayu yang terdapat yang terdapat di kalangan masyarakat Kelantan masa itu.
Mungkin orang nak kekalkan. Betul, Nak betul. kekalkan, ada orang nak tonjolkan, ada orang nak apa? Nak apa cakap? Nak menjaga dia mungkin Dia nak susah. menjaga Jadi melalui diorang- melalui teknik ukiran yang dia orang buat kan. Betul. Dan kita tengok pun ukiran ni tak banyak, bukan kebanyakan rumah orang Melayu dahulu pun menggunakan ukiran begini. Kebanyakan banyak rumah-rumah yang menggunakan ukiran ini banyak pada bangunan istana. Banyak bangunan orang-orang bangsawan. Bangunan golongan bangsawan. Dia tak boleh orang biasa tak tiba boleh. ni. Nanti mungkin barangkali akan dikenakan hukuman dan Mungkin kalau kita sebagainya. tengok dekat rumah, ada satu rumah dekat Melaka, rumah penghulu apa nama saya tak ingat lah. Dekat Melaka ada satu. Kat situ dia, kita tengok dia punya nak naik ke rumah tu, tangga dia pun dah Banyak penuh seni kat lah. ukiran. Dia tangga dia kan Cantik. tangga besar kecil macam tu. So ada padding tu kita pegang tangga ni. So dekat dia punya atap bumbung semua tu dia ada ukuran-ukurannya yang sendirilah. Mungkin maksud yang hendak disampaikan oleh tukar-tukar dekat Melaka lah masa tu. Okey, baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Mungkinlah Abel sikit sebanyak boleh tahulah, cerita dekat kami semua pengaruh yang terdapat dalam bangunan Istana Jahat ini. So, Istana Jahat ni dia terdapat dua pengaruh timur dengan pengaruh barat. Okey, pengaruh barat contohnya atap bahagian hadapan anjung tu. So dia berbeza dengan atap rumah bujang. Kalau tengok atap dekat anjung depan ni, dia berbeza dengan atap rumah bujang ataupun atap rumah tiang 12. Di Mustaqim pernah tengok rumah tiang 12. Contoh replika rumah tiang 12. Nanti boleh tengok dekat belakang misalnya ada contoh replika rumah tiang 12. Dia atap dia berbeza. Di belakang. Dia rumah tiang 12 ni dia macam menggambarkan rumah masyarakat Melayu negeri Kelantan. So dari segi pengaruh barat yang ketara yang kita boleh tengok kat sini, tadi sekali adik Mustaqim dah tak cakap dengan kat saya tiang dekat depan yang tiang banyak-banyak kan. Yang tu saya pun nak jawab kan, kalau saya jawab tak kena pula. Mungkinlah masa tukar-tukar kayu yang buat tukar-tukar yang bina Istana Jahat ni, mungkin diorang ada sedikit terpengaruh dengan pengaruh Inggeris kot masa tu, sebab mungkin penjajah Inggeris masa tu tengah ada lagi kan. So yang belah luar, yang belah dalam macam adik Mustaqim boleh tengok sendiri, tiang ni lah tiang simen ni. Yang simen dengan ada setengah dinding belah belakang tu pun yang menggunakan simen. Dia macam campuran kayu dengan simen. Betul. Campuran kayu dan simen. So, kalau kita tengok kayu belah kayu ni yang bila saya ada jumpa seorang akak tu, dia kecil dia memang asal kat sini. Masa dia sempat lah dengan Istana Jahat. So masa dia sempat tu, almari ni tak ada lagi. Almari yang adik saya tengok ni semua ni tak ada lagi. So almari ni mungkin dalam baru lagi kot. So dia sempat ruang belah atas tu dengan tangga spiral tangga dua. So saya dapat info sikit daripada akak tu. Dia cerita dia pernah datang sini tengok Istana Asal lah kan. Istana Jahat ni yang asal masih lagi dikekalkan. Betul. So dari segi pengaruh timur kita tengok dari segi struktur dan reka bentuk bangunan lah. Bangunan kebanyakannya yang mengikut ukiran masyarakat Melayu Kelantan masa tu lah. Dan saya kira pun kalau macam ukiran yang macam Abel sebutkan tadi mengenai flora fauna pun awan larat, lepas tu dengan dia punya apa tu kita panggil menjala daun-daun flora tu, itu pun kesat saya pun mempunyai elemen pengaruh daripada ketimuran. Dan kesat saya pun dekat Istana Jahat pun bukan setakat berfungsi untuk struktur pentadbiran, dia pun menjadi satu tempat pusat untuk pengajian kan, Puan? Ya.
tak silap saya, sebab menerima kemasukan daripada mubalik Islam yang datang daripada luar, datang mengaji di sini, mengaji anak-anak sultan, okay. memberikan pelajaran di situ. Sebab kalau kita belajar sejarah, pendidikan untuk anak-anak raja kan, mungkin orang invite, kalau kita cakap bahasa zaman sekarang, tenaga pengajar daripada luar masa tu kalau mungkinlah bahasa yang diorang gunakan untuk jemput tenaga pengajar tu untuk mengajar anak-anak diorang tu, mungkin diorang jemput mubalik ke, jemput ustaz-ustaz untuk belajar agama, mungkin diorang seimbangkan untuk belajar agama dengan belajar yang belajar pembelajaran masa tu lah, pembelajaran sekolah lah, lebih kurang macam tu. Mungkin orang raja-raja tu dah mungkin masa tu orang cakap apa, dah masuk lah tenaga pengajar daripada luar. Kita sebut tenaga pengajar lah, senang. Rupanya banyak jugalah motif dengan pengaruh daripada luar kan yang mempengaruhi seni Indonesia ni. Okey, satu lagi Abel, kita pergi pada soalan nombor 7 terus. Apakah pendapat Abel kalau struktur dinding bangunan berkayu ini yang terdapat pada Istana Jaha ini terus dikekalkan, terutama dalam tempoh jangka masa yang panjang? Apa pendapat Abel? Adakah benda tu masih relevan lagi ke? Sebab dahlah kita zaman demi zaman kita mesti ada pembaharuan. Takkanlah tak guna rumah berkayu tu still lagi nak kekalkan. So apa ayat untuk abang sokong supaya kekalkan struktur binaan ni, bangunan Istana Jaha ni still lagi menggunakan kayu? Untuk jawab soalan last kali Adi Mustaqim ni, sebelum Abang mai sini, Abang dah tengok kan, terutama sekali permasalahan yang terdapat kat sini. Contohnya dari segi kayu, bagi Abang rasa insya-Allah, sebab kalau nak ikutkan sekarang ni dah masuk 100 tahun lebih dah. Saya kira Abang dia dah 135. Kalau kira daripada tahun 1887 sampai 2022 dah 100 lebih kan? 100 lebih. So maknanya kayu yang diorang guna ni antara kayu yang terbaik lah, kayu cengal. Betul lah. So kayu cengal ni antara salah satu yang kita tahu dia payah nak dimakan anak-anak. So ketahanan kayu dia tu. Yang Abang cakap dia, Abang first datang sini, Abang tengok pertama sekali Abang tengok atas atap Singgora. Atap Singgora ni dia kalau hujan dia jadi macam satu masalah. Pernah juga Abang terfikir, macam mana kalau aku tukarkan pada atap Singgora ni ke semua bangunan ni yang menggunakan atap Singgora, tukarkan kepada method lain, method yang lebih kukuh lagi, yang lebih kukuh, yang apabila kalau datang faktor cuaca dia lebih stabil. Habis pernah terfikir benda tu, tapi bila habis fikir balik, bangunan satu Istana Jaha dia dah diwartakan sebagai atau di bawah Akta Warisan Kebangsaan. So sebarang untuk penambahbaikan, untuk pengubahsuaian, untuk update lah cakap, dia perlu kepada kajian, perlu kepada report semua kan. So benda tu mungkin makan masa. Mungkin costing, mungkin costing, makan masa, mungkin kena tenaga pakar, tenaga mahir kan untuk. So bagi Abel lah, masih lagi relevan kita nak kekalkan Istana Jaha ni dalam keadaan bentuk sekarang. Sebabnya Istana Jaha ni merupakan bangunan ikon bagi Muzium Negeri Kelantan. Salah satu bangunan ikon yang kenapa Abang boleh cakap macam tu, sebab rata-rata di kalangan pengunjung yang nak melawat muzium, diorang akan datang ke sini dulu, sama ada sini pilihan yang pertama ataupun pilihan yang kedua. So maknanya mungkin dalam radar diorang tu Istana Jaha perlu pergi. Betul. Sebab tu kita kekalkan dia kan. Sebab so kalau nak contohnya nak tukar daripada kayu kepada simen. Bila Abang kata mengenai apa tu, masalah faktor cuaca kan, contoh kalau macam banjir yang tahun 2014, macam mana Abang bagi contoh boleh still lagi kekalkan dia? 2014 air hanya naik ke paras itu ada level air kat situ.
air naik. Yang 2014 tu yang teruk. Ha. So bawah je lah yang boleh katakan nak kata rosak. Tidak sepenuhnya rosak. Adalah yang beberapa bahagian, beberapa barang-barang yang rosak. Tapi setakat yang lah atas alhamdulillah lah. Yang bawah je lah yang banjir teruk 2014 ni. So, tu tak ada apa-apa kesan pada macam kayu. Ada. Kalau dekat luar dia macam dah lusuh lah. Ada kalau adik-adik bisa tengok belah luar kan. Yang bawah ni kita dah adik boleh tengok dia punya apa level betul boleh nampak air tu kan. Penanda arah untuk banjir yang tu lagi satu apa tengah fikir lah nak cat balik ataupun nak pakai method yang macam vanish lah, dia boleh serap kayu. So ketahanan dia berapa lama. So apa ada fikir kat benda tu. Nak macam nak renew sikit lah. Itu macam pembaharuan yang abang. So maknanya benda tu semua abang kena buat report juga. Kena buat report. Contoh ni nak buat ni untuk apa? Untuk apa, sebab apa, tujuan apa. Sikit sebanyak abang dah menyumbang dalam apa tu mengekalkan usaha tahap-tahap kerajaan. Salah satu tugas abang sebagai penyelidik kat sini. Betul. Itu usaha dia lah. Satu lagi abang cakap mengenai cat kan. Apa yang maksudnya bukan kalau macam bangunan-bangunan lama ni kita tak boleh pakai cat sebarangan ataupun ya betul. Ataupun kalau apa yang rumah saya dulu, rumah arwah tu saya menggunakan struktur jenis bangunan yang berkayu juga, kayu cengal. Tapi mereka tak cat guna sebarangan, menggunakan cat yang terhad macam warna hitam, warna coklat. Itu pun cat bercampur dengan cat minyak hitam. Apa kegunaan abang rasa? Dia cat ni bergantung kepada kita apa jenis-jenis kayu tu. Kita contohnya macam cengal. Cengal dia contohnya kita nak cat hitam. Kita tengok cat tu sesuai ke tak dengan usia kayu. Dengan usia kayu. Contohnya kayu ni dah banyak tahun kan, dah lebih daripada 10 tahun, dah lebih daripada 100 tahun. Mungkin dia nak keluarkan dia punya cahaya tu. Dia tak sama macam kayu yang kita baru kita first layer cat. Sebab mungkin ni dah berapa layer dah ni. Dah berapa layer cat dah ni, dah berapa layer vanish semua kan. So maknanya kat situ contohnya kayu, contohnya dinding luar sebagai contoh abang bagi 10 tahun lah, contoh 10 tahun lebih kan. 10 tahun lebih yang tu abang kena tanya juga dekat tukang. Kita dekat museum ni ada tukang kayu, yang ada buat pameran kan. So mungkin abang kena tanya kepakaran daripada dia juga. Contoh abang tanya dia, okey kayu ni nak cat ni, nak pakai cat yang elok ataupun yang separa elok ataupun cat biasa-biasa. Mungkin dia boleh bagi suggestion. Okey, cat ni guna yang elok lah, sebab kayu pun kayu lama. So mungkin dia dengan cat tu dia boleh keluarkan dia punya shining dia balik ke, ataupun tak perlu kepada shining ataupun nak cat bila dah siap complete cat, dia akan keluarkan satu warna yang biasa-biasa je kan. Biasa-biasa je, sesuai dengan bangunan ni ke. Betul. Sebab tak banyak kalau ada sudut pemakaian saya, rumah istana, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah tradisional lah, rumah lama kan, rumah yang bersejarah, tak menggunakan banyak sangat cat. Dia menggunakan 2-3 terhad. Dia guna. Dan satu lagi dia tak main banyak colour. Tak main banyak colour. Dia guna just pakai colour yang simple-simple. Contohnya putih, hitam, coklat. Betul. Dia macam nak bagi tahu kalau macam kayu kan asalnya warna coklat. So dia nak kena warna coklat juga kayu. Dia macam nak tonjolkan keaslian colour. Keaslian colour kayu. Dia macam nak kekalkan rare kayu. Dia nak tunjukkan macam tu je lah. So kalau kita tengok dari segi pandangan mata kita, kenapa nak kena cat colour kelabu, koko kan. Sedangkan kayu ni kita boleh cat colour lain, lagi nampak macam baru kan. So sejarah ni dia lagi kita nampak benda tu lama, benda tu macam kusam, benda tu macam dah nak kata terbiar sangat, dah tak terjaga, tak juga.
benda tu nampak macam kusam tapi still terjaga. Bernilai Tapi pula. dia punya terjaga dari segi color dia, dari segi kerosakan dia. Sebenarnya tu Conserve kita boleh katakan bila kita dah conserve, dia nampak macam rare, nampak macam dari segi nilai dia tu, Nilai estetika tu terpelihara. Satu lagi dekat identiti kan, identiti pelambangan dan simbolik buat masyarakat. So in case kalau benda tu tak ada, so hilanglah identiti kita. So pada tu kata contoh, katakanlah kalau Abel dah tukar semua atap tadi, so tak adalah satu tradisional dia tu, tradisional lepas tu cakap apa, keaslian bangunan Istana Jaha. Sedangkan bangunan Istana Jaha masa mula-mula dibina dia menggunakan atap Singkoro. So contohnya sampai dah beberapa tahun, sampai dah 100 tahun lebih, alih-alih dah tukar pakai atap yang biasa ya kan. So bagi nak mengelakkan faktor tadilah, hujan dengan panas semua kan. So kat situ dah lari dah dia punya konsep dah hilang asal. lah identiti dan konsep asal betul. Konsep asal So bangunan. Abel, apakah harapan Abel lah untuk memastikan untuk terus kekal lah bangunan ni, atau lagi biar orang lain datang, oh ini rupanya budaya orang Kelantan, di sini bermulanya budaya dan adat. Di sini Harapan dah. Abel tengok. So pertama sekali macam tugas sampai sini kan, Abel kena macam tadilah, Abel kena tinjau permasalahan yang ada sini untuk kekalkan Istana Jaha ni supaya sentiasa berada dalam keadaan baik dan terjaga. Betul. So yang keduanya Abang kena fikir juga macam mana cara untuk penambahbaikan dengan pemeliharaan supaya bangunan ini terus kekal dengan reka bentuk dan struktur yang asal. So abang kena fikir betul. Abang kena fikir bagaimana cara nak buat, nak atasi masalah terdapat sini. Masalah tadi macam banyak tadi. Bumbung, lepas tu mungkin masalah dari segi environment luar, dari segi bahan-bahan pameran sebelah luar. Tu abang kena kata ambil cara berlaku. Abang kena tengok. So daripada situ abang boleh bincang lah dengan staff dah habis ni. Okay. Contohnya perahu dekat luar kan. Perahu dekat luar. Okay, untuk mengelakkan daripada kena hujan, daripada tepiah hujan, daripada orang bagi duduk ke begini, kita kena buatkan abang kena bincang dengan staff habis ni. Untuk kebaikan Istana Jaha. Betul. Saya setuju dengan Abel. Apa-apa pun, apa yang boleh kata-kata akhir daripada saya berharap Istana Jaha ini terus dikekalkan dengan usaha-usaha Abel dan staff-staff. Banyak info-info yang boleh kita belajar. Bukan setakat untuk saya, masyarakat luar sana pun, pelajar-pelajar lain pun boleh juga jadi apa yang Abel usulkan sebagai tadi. Semoga ilmu ini terus berterusan untuk generasi akan datang, insyaAllah. Ni terima kasih Abel kerana sudi membuat terakhir daripada Abel tu, cuma Abel nak minta maaf lah kalau ada info ataupun maklumat yang Abel sampaikan tadi tak sapa kau, ataupun tak clear kau, tak jelas kau, mungkin adik mustaqim boleh berhubung balik dengan Abel. InsyaAllah. Cuma Abel boleh cuba setakat terbaik, termampu yang boleh lah. Boleh insyaAllah. Dengan atas usaha Abel yang banyak bagi idea, saya pun mempunyai juga dekat sini untuk hasilkan tesis menggunakan membantu dengan menyokong idea-idea Abel juga. Dan jika berlakunya pertindihan idea di situ, mungkin kita boleh berhubung balik. InsyaAllah. Kita boleh okey je berhubung kalau insyaAllah. free